Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang ke kelas pendidikan Islam tingkatan 2 dan tajuk kita pada petang ini adalah terbitnya fajar dakwah dalam bidang sirah dan tamadun Islam. Pelajaran yang ke-20 dan murid-murid bolehlah merujuk di halaman 146 hingga 156. Dan sebelum kita pergi lebih lanjut, marilah kita mulakan kelas kita pada petang ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Misi dakwah Rasulullah SAW bermula apabila turunnya wahyu daripada Allah. Dalam surah Al-Muddathir ayat 1 hingga 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran, yakni kepada umat manusia dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah perbuatan yang keji. Rasulullah SAW melaksanakan tugas dakwah secara sulit terlebih dahulu, dan pada peringkat ini baginda menyeru individu daripada kalangan keluarga yang terdekat dan sahabat yang rapat. Antaranya adalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yakni individu pertama yang memeluk Islam, yang merupakan isteri baginda. Kemudian Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu baginda, dan Zaid bin Harithah, yakni pembantu baginda. Kemudian diikuti oleh pengislaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang merupakan sahabat yang rapat dengan Rasulullah SAW, dan seterusnya Abu Bakar berjaya berdakwah kepada Sayyidina Uthman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf, yang merupakan dua orang individu yang berpengaruh di Mekah ketika itu. Dakwah secara sulit mengambil masa hampir 3 tahun, dan ketika itu umat Islam berjumpa dan solat secara bersembunyi, sama ada di lorong-lorong ataupun di lembah-lembah yang jauh daripada penglihatan orang-orang musyrikin Mekah. Dan Rasulullah SAW telah menjadikan rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai pusat penyebaran agama Islam pada ketika itu. Seterusnya, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, dan pada peringkat ini dakwah ditujukan kepada kaum keluarga baginda SAW, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Maksudnya, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan pula dakwah kepada masyarakat awam di Mekah. Ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Maksudnya, oleh itu sampaikanlah secara berterus terang apa-apa yang diperintahkan kepada kamu, wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum musyrikin ketika itu.
Seterusnya kita akan lihat apakah strategi dakwah Rasulullah SAW ketika menyampaikan dakwah. Yang pertama, ucapan awam. Rasulullah SAW telah naik ke Bukit Safa dan mengajak masyarakat Mekah untuk beriman kepada Allah, iaitu Tuhan yang Esa, dan meninggalkan ajaran-ajaran ataupun agama menyembah berhala yang diwarisi daripada nenek moyang mereka, dan mengajak masyarakat Mekah untuk meyakini adanya hari akhirat. Yang kedua, mencari sokongan. Sokongan siapa? Rasulullah SAW telah bertemu dengan kabilah-kabilah yang datang ke Mekah pada setiap musim haji, dan pertemuan ini dibuat pada waktu malam untuk mengelakkan gangguan daripada kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW apabila tibanya musim haji, Rasulullah telah mengambil kesempatan untuk bertemu dengan kabilah-kabilah yang datang ke Mekah dan berdakwah kepada mereka supaya mereka menganut ajaran Islam dan meninggalkan agama yang tidak mentauhidkan Allah. Yang ketiga, mencari tempat yang selamat. Rasulullah SAW telah memerintahkan sebahagian umat Islam untuk berhijrah ke Habsyah. Kenapa Habsyah? Habsyah merupakan sebuah negara yang aman dan mempunyai raja yang baik, dan dipercayai Raja Habsyah adalah seorang yang menganut ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, iaitu ajaran Nasrani. Dan yang keempat, mengadakan jamuan. Rasulullah SAW telah menjemput seluruh keluarga daripada Bani Muttalib ke jamuan makan dan kemudian menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Hikmah strategi dakwah secara sulit. Yang pertama, memantapkan akidah umat Islam yang masih baru dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW perlu memantapkan akidah umat Islam supaya mereka tidak kembali kepada ajaran nenek moyang ataupun agama yang menyembah berhala. Yang kedua, memastikan ajaran Islam dapat diterima tanpa keraguan. Rasulullah SAW perlu meyakinkan masyarakat Mekah bahawa Islam itu adalah agama yang benar dan diterima tanpa keraguan. Dan yang ketiga, untuk kemaslahatan dan menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi penggerak dakwah ketika itu. Hikmah strategi dakwah secara terang-terangan. Yang pertama, menyuntik semangat berdakwah dalam diri umat Islam. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW dan umat Islam untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, itu telah menyuntik semangat Rasulullah dan masyarakat Mekah untuk menyebarkan dakwah kepada masyarakat Mekah. Yang kedua, menimbulkan rasa tanggungjawab umat Islam untuk menegakkan syiar Islam. Apabila Allah memerintahkan dakwah secara terang-terangan, maka timbullah rasa tanggungjawab di kalangan umat Islam bahawa mereka perlu menegakkan syiar Islam agar Islam dapat diterima oleh seluruh Mekah, bahkan ke seluruh dunia. Dan yang ketiga, kemaslahatan untuk menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi penggerak dakwah. Faktor penentangan kaum musyrikin terhadap dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, faktor agama. Mereka berpegang kuat dengan kepercayaan nenek moyang mereka, iaitu kepercayaan kepada Tuhan yang berbilang, dan mereka juga menolak keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menafikan wujudnya hari kebangkitan. Yang kedua, faktor sosial. Mereka berpegang kuat dengan semangat perkauman dan mengamalkan perhambaan. Oleh itu, mereka menolak persamaan taraf dan keadilan masyarakat yang dibawa oleh Islam. Dalam amalan orang Mekah ketika itu, mereka terlalu berpegang kuat dengan semangat perkauman ataupun yang disebut sebagai semangat asabiah. Begitu juga dengan perhambaan. Golongan yang kuat akan menindas golongan yang lemah. Golongan yang kaya akan menindas golongan yang miskin. Sedangkan dalam Islam, semua orang adalah sama di sisi Allah kecuali orang yang bertakwa. Dan yang ketiga, dari sudut politik,
Golongan bangsawan dan kaya tidak mahu kehilangan kuasa. Mereka melihat Islam sebagai ancaman yang membahayakan kepentingan mereka. Golongan bangsawan dan ahli politik, mereka merasakan apabila mereka menerima ajaran Islam, mereka akan kehilangan kuasa disebabkan kuasa mereka akan berpindah kepada Rasulullah SAW. Dan yang keempat, faktor ekonomi. Golongan pengukir dan peniaga berhala merasakan ekonomi mereka akan terjejas. Hal ini kerana Islam melarang penyembahan berhala. Ini bermaksud jika Islam melarang penyembahan berhala, maka pengukir dan peniaga berhala akan kehilangan punca pendapatan mereka. Seterusnya kita akan melihat bagaimanakah bentuk penentangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ketika menyampaikan dakwah. Yang pertama, bertemu Abu Talib. Kaum musyrikin cuba mempengaruhi Abu Talib, iaitu bapa saudara Rasulullah SAW, agar menghalang usaha dakwah baginda. Namun Rasulullah SAW dengan tegas berjumpa dengan Abu Talib dan menyatakan, "Demi Allah, walaupun kamu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku kerana hendak menghalangku daripada berdakwah, aku tidak akan sama sekali meninggalkannya." Yang kedua, memburukkan dakwah Islam, memesongkan perhatian masyarakat Mekah daripada dakwah baginda melalui syair serta memburuk-burukkan baginda dan umat Islam. Masyarakat Mekah ketika itu adalah masyarakat yang terkenal dengan kemahiran mereka syair, dan syair itulah yang digunakan untuk memburuk-burukkan Rasulullah dan umat Islam. Yang ketiga, menyeksa umat Islam, menyakiti dan menyeksa Rasulullah SAW. Para hamba diseksa oleh majikan seperti Bilal bin Rabah dan Sumayyah. Para pemuda Islam pula ditentang oleh anggota keluarga mereka sendiri dengan harapan penyeksaan dan yang dilakukan itu akan menyebabkan orang Islam berpaling daripada ajaran Islam. Namun begitu, akidah orang Islam ketika itu begitu kuat sehingga mereka akhirnya syahid di jalan Allah. Yang keempat, tawaran. Memberi tawaran pangkat, harta dan wanita kepada Rasulullah dengan syarat baginda menghentikan dakwah. Namun begitu, ketiga-tiga tawaran itu ditolak oleh Rasulullah. Yang kelima, kompromi. Meminta Rasulullah SAW agar bertolak ansur mengamalkan ajaran Islam dan ajaran mereka secara bersilih ganti. Hal ini dirakamkan dalam surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Ini bermaksud, sebagai contoh, pada minggu pertama, orang-orang musyrikin akan mengamalkan ajaran Islam seperti Rasulullah dan orang Islam. Dan pada minggu yang kedua, Rasulullah dan orang Islam pula perlu mengamalkan ajaran orang musyrikin. Dan ini ditolak oleh Rasulullah dan juga ditolak oleh Allah. Yang keenam, pemulauan. Memulaukan Nabi, keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib serta orang Islam dengan memutuskan segala bentuk perhubungan dengan mereka. Ini bermaksud penduduk Mekah secara bersepakat mereka memutuskan hubungan sama ada perdagangan ataupun perhubungan sosial dengan Rasulullah, keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sehingga dikatakan ketika itu Rasulullah menghadapi keadaan yang begitu menyukarkan. Dan yang ketujuh, penentangan dari segi bunuh, iaitu mengancam untuk membunuh Nabi sehingga turun wahyu untuk Nabi berhijrah ke Madinah. Seterusnya, keadaan masyarakat Arab setelah menerima dakwah Rasulullah. Yang pertama, dari sudut akidah, orang Arab meninggalkan kepercayaan syirik kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah. Akhirnya mereka mengakui Allah itu sebagai Tuhan yang Esa dan mereka juga mengakui Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah. Yang kedua, hanya Allah sahaja yang disembah
dan menjadi tempat mengharap sesuatu hajat. Apabila mereka telah beriman kepada Allah, mereka tidak lagi memohon sesuatu daripada patung berhala ataupun perkara-perkara lain yang tidak boleh memberikan sebarang hajat kepada mereka. Yang kedua, dari sudut akhlak, meninggalkan akhlak yang keji kepada berakhlak mulia dengan menjaga hubungan yang baik dan harmoni dengan Allah dan makhluk. Dari segi akhlak, mereka berakhlak dengan Allah, yakni dari segi hubungan dengan Allah dari sudut peribadatan dan hubungan sesama manusia, sama ada dalam kehidupan bersosial ataupun kehidupan seharian yang perlu dijaga oleh setiap umat Islam. Dan yang kedua, menghapuskan semangat perkauman dan mewujudkan persaudaraan yang menjadikan umat Islam hidup saling menghormati dan berkasih sayang. Rasulullah SAW telah menghapuskan semangat perkauman. Bermaksud dalam Islam hanya ada satu saja, iaitu semangat satu akidah, bukan lagi perkauman yang dipertahankan oleh masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Dan yang ketiga, dari segi syariah, hidup berlandaskan panduan daripada Al-Quran dan Sunnah. Hukum yang diamalkan itu memelihara hak individu dan masyarakat. Mereka tidak lagi mengamalkan hukum-hukum berdasarkan kepercayaan sesuatu kaum ataupun masyarakat. Bahkan mereka bertukar daripada hukum-hukum manusia ataupun masyarakat kepada hukum-hukum yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya kita akan melihat apakah faktor yang mendorong kejayaan dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, keunggulan akhlak Rasulullah. Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang tinggi dan terpuji sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang terpuji. Kepribadian yang unggul ini menjadikan masyarakat Arab tertarik dengan seruan baginda. Rasulullah sebelum dilantik menjadi Rasul pun, Rasulullah telah diiktiraf sebagai seorang yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji oleh seluruh masyarakat Mekah. Dan pujian itu, gelaran itu berterusan sehingga Rasulullah dilantik menjadi seorang Rasul. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah itu adalah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang kedua, keadilan dan persamaan dalam Islam. Ajaran Islam membawa keamanan dan kesejahteraan. Sebagai contoh, keadilan dan persaudaraan dalam Islam dapat memelihara hak setiap individu. Umat Islam, mereka dipersaudarakan dengan kalimah La ilaha illallah. Ini bermaksud semua orang Islam, tidak mengira apa bangsa, mereka adalah bersaudara dan hak-hak mereka akan dipelihara oleh Islam itu sendiri. Yang ketiga, kebijaksanaan Rasulullah. Baginda sentiasa berfikiran positif dan yakin dengan kejayaan Islam. Baginda berdakwah secara teratur dan berstrategi. Kebijaksanaan baginda berjaya menjadikan Islam berkembang dengan sempurna. Rasulullah walaupun terkenal sebagai seorang yang ummi, namun Allah telah memberikan kebijaksanaan kepada Rasulullah SAW sehingga baginda berjaya mentadbir menjadi seorang pemerintah yang hebat dengan disebabkan oleh kebijaksanaan yang telah diberikan ataupun dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, semangat jihad yang tinggi. Umat Islam mempunyai keyakinan dan semangat jihad yang tinggi. Mereka sangat yakin kepada Allah dan hari akhirat, menyebabkan mereka sanggup menghadapi pelbagai rintangan untuk mempertahankan akidah. Umat Islam ketika di dunia, walau sesusah mana pun, insya-Allah di akhirat mereka yakin mereka akan menerima pembalasan yang hebat di sisi Allah. Dengan sebab itulah mereka mempunyai semangat jihad yang tinggi, tidak gentar menghadapi sebarang rintangan daripada musuh-musuh Islam.
Dan akhirnya marilah kita melihat apakah iktibar yang dapat kita ambil daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Yang pertama, kewajipan berdakwah. Umat Islam mestilah berdakwah kerana dakwah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara sunnah yang terbesar yang kita boleh ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan dakwah. Dengan sebab dakwah Rasulullah dan para sahabatlah kita menerima Islam pada hari ini. Jika Rasulullah tidak berdakwah, sahabat-sahabat tidak berdakwah, nescaya Islam hanya akan berada di bumi Mekah dan di Madinah sahaja. Islam tidak akan tersebar ke seluruh dunia. Yang kedua, menunjukkan contoh teladan yang baik. Umat Islam mesti menunjukkan contoh teladan yang baik kerana cara ini merupakan dakwah yang paling berkesan. Ini disebut sebagai dakwah bilhal. Ini dakwah dengan menunjukkan contoh teladan. Dakwah dengan lisan ataupun dakwah bilisan itu penting, namun antara dakwah bilisan dan dakwah bilhal mungkin ramai orang yang akan tertarik dengan perbuatan ataupun dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan. Sebab perbuatan orang akan melihat walaupun dari jauh, tapi perkataan ataupun percakapan hanya boleh didengar dalam jarak yang dekat saja. Sebab itu umat Islam perlulah menunjukkan contoh yang baik sebagai mengambil iktibar daripada dakwah Rasulullah. Rasulullah sentiasa menunjukkan akhlak yang baik walaupun baginda dilayan dengan buruk oleh masyarakat Mekah ketika itu. Yang ketiga, memulakan dakwah dengan ahli keluarga. Setiap umat Islam bertanggungjawab menyelamatkan keluarganya daripada kekufuran dan kemaksiatan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qu anfusikum wa ahlikum nara." Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa menjadi kewajipan kepada kita, menjadi tanggungjawab kepada kita untuk menyelamatkan ahli keluarga kita daripada melakukan maksiat yang akhirnya membawa kepada siksaan Allah di neraka nanti. Dan yang keempat, merancang strategi dakwah. Berdakwah perlu dilakukan secara terancang dan berstrategi dan bukannya mengharapkan perkara luar biasa berlaku supaya mendapat hasil yang lebih baik. Perancangan itu penting. Tanpa perancangan mungkin kita akan mendapat kegagalan. Sebab tu dalam dakwah apa yang Rasulullah SAW lakukan, dakwah baginda begitu terancang dan berstrategi yang membawa kepada kejayaan yang besar sehingga dakwah Islam tersebar ke seluruh dunia sehingga ke hari ini. Itu saja pelajaran kita untuk hari ini. Semoga kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran bahawa dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat baginda, para ulama sehingga ke hari ini adalah suatu anugerah Allah yang begitu besar kepada kita, dan dengan asbab dakwah Rasulullah, para sahabat dan para ulama lah hari ini kita dapat menikmati keindahan agama Islam dan menjadi kewajipan kepada kita pula untuk menyebarkan dakwah agar dakwah Islam itu tidak akan terhenti dan akan tersebar ke seluruh dunia. Semua orang berhak untuk mendapat ataupun menikmati keindahan agama Islam, dan itulah peranan kita untuk menyampaikan dakwah. Walaupun dakwah yang begitu kecil, dakwah kepada keluarga kita, dakwah kepada sahabat-sahabat kita, sampaikanlah dakwah. Walaupun ianya ada kalanya begitu pahit, begitu menyukarkan, tapi itulah sunnatullah, sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Terima kasih dan insya-Allah kita akan berjumpa pada masa yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.